Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua. Pertama sekali, saya kenalkan diri saya Muhammad Ashraf bin Azizan selaku moderator untuk taklimat pada hari ini. Sebagaimana yang sedia maklum, bahawa hari ini akan diadakan satu taklimat, iaitu taklimat pelaksanaan mengenai kurikulum bagi Pusat Tingkatan 6 High School Bukit Mentajam. Dan taklimat ini akan disampaikan oleh Ketua Unit Tingkatan 6 High School Bukit Mentajam, iaitu Encik Guliong ataupun nama penuhnya Encik Leong Shenlong. Jadi taklimat ini penting kerana ia akan menceritakan serba sedikit mengenai apa yang akan berlaku dan apa yang perlu dibuat sewaktu menjadi seorang pelajar di High School Bukit Mentajam atau pelajar tingkatan 6 High School Bukit Mentajam sepanjang sesi 2021 dan 2022. Suka saya ingatkan juga, di akhir taklimat ini akan disediakan satu QR code untuk diimbas oleh anda semua sebagai bukti kehadiran. Jadi QR code itu akan dipaparkan untuk beberapa minit. Jika anda tidak dapat mengimbas kod itu, anda boleh majukan persoalan di dalam media sosial tingkatan 6 untuk diberikan satu link, dan link itu perlu diisi oleh pelajar untuk beberapa masa, tak silap dalam 15 minit. Seterusnya link itu akan tutup dan kehadiran tidak akan diambil. Pengisian Google Form itu sangat penting kerana ianya akan diambil sebagai satu kehadiran, seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, bahawa taklimat ini ada sebahagian daripada kurikulum, jadi kehadiran akan diambil dan kehadiran tersebut akan dicatatkan melalui pengisian borang tersebut. Jika anda tidak dapat mengisi, sila maklumkan kepada guru-guru yang sepatutnya, seperti guru tingkatan, ataupun maklumkan terus kepada Encik Leong Shenlong atau Encik Guliong untuk tindakan lanjut. Jadi saya serahkan kepada Encik Guliong. Diharapkan anda semua peka mengenai taklimat ini, dan pada taklimat ini juga terdapat satu kod kehadiran. Jadi kod itu akan digunakan untuk mengisi Google Form, kerana tanpa kod itu Google Form anda tidak akan diterima. Okey, jadi saya serahkan kepada Encik Leong Shenlong atau Encik Guliong untuk meneruskan taklimat pada hari ini. Terima kasih kepada moderator kita pada hari ini, Saudara Muhammad Ashraf bin Azizan, yang merupakan bekas pelajar tingkatan 6 di SMK Tinggi Bukit Mentajam. Nah, sekarang melanjutkan pelajaran di Universiti Sains Malaysia. Saya juga malu-alukan kehadiran anda semua mengikuti taklimat pelaksanaan kurikulum tingkatan 6 di SMK Tinggi Bukit Mentajam. Saya malu-alukan kedatangan anda untuk menyambung pelajaran tingkatan 6 di SMK Tinggi Bukit Mentajam. Biarlah saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya adalah Cikgu Leong Shenlong yang merupakan Ketua Unit Kurikulum Tingkatan 6 di SMK Tinggi Bukit Mentajam. Jadi pada hari ini saya akan memberikan sedikit taklimat berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum Tingkatan 6 di SMK Tinggi Bukit Mentajam. Saya harap anda semua dapat memberikan perhatian dan seterusnya dapat memahami dan mengetahui perjalanan dan pelaksanaan kurikulum tingkatan 6 di sekolah ini. Mungkin ada di antara anda tertanya-tanya, kenapa tingkatan 6 memerlukan kurikulum? Untuk maklumat anda semua, walaupun anda telah belajar di tingkatan 6, tetapi kurikulum amat penting untuk anda bagi membantu anda masuk ke universiti awam ataupun IPTA, dan juga menentukan bahawa anda sentiasa cergas dan bergiat aktif dalam kegiatan kurikulum. Jangan ingat kurikulum itu tidak penting. Sebenarnya ia hanya amat penting kerana salah satunya akan membantu anda untuk masuk ke universiti tempatan, dan kedua akan membantu anda supaya sentiasa cergas
dan aktif dan boleh belajar dengan baik dan juga fokus dalam pelajaran. Itulah kepentingan co-curriculum. Sebab itulah co-curriculum diperkenalkan di tingkatan 6. Baiklah, co-curriculum juga tidak lari daripada indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Indikator yang saya masukkan di sini adalah indikator pencapaian co-curriculum bagi setiap pelajar yang meneruskan pengajian mereka di SMK Tinggi Bukit Mertajam, termasuklah anda semua. Jadi, indikator pencapaian bagi KPI co-curriculum tingkatan 6 di sekolah ini ialah nombor 1, bagi memastikan 90% murid tingkatan 6 mendapat grade A dalam co-curriculum dan juga memastikan setiap unit co-curriculum melaksanakan 2 projek. Jadi untuk makluman pelajar-pelajar tingkatan 6 bawah, di tingkatan 6, bukan sahaja anda perlu menghadiri perjumpaan co-curriculum dan menjalankan co-curriculum seperti biasa, tetapi anda ada satu tambahan lagi, iaitu anda kena melaksanakan projek. Iaitu anda kena memikirkan satu aktiviti co-curriculum, anda kena laksanakan aktiviti tersebut. Sebagai contoh, kerja amal, pertandingan dan sebagainya. Dan yang ketiga, penentuan pencapaian KPI co-curriculum tingkatan 6 ini juga bagi memastikan bahawa unit co-curriculum tingkatan 6 dapat melaksanakan satu karnival sukan pada peringkat negeri dengan kerjasama Pejabat Pelajaran Daerah dan juga Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang. Jadi sekatan ini tidak dapat dilaksanakan lagi disebabkan oleh PKP dan juga PKPB yang telah dilaksanakan baru-baru ini. Dan kalau tidak ada arah melintang, mungkin karnival sukan peringkat sekolah ataupun peringkat negeri dapat dilaksanakan sebelum hujung tahun ini nanti. Baiklah, anak-anak murid yang dikasihi sekalian, saya akan teruskan dengan organisasi co-curriculum tingkatan 6, di mana pengerusi adalah pengetua kita sendiri, iaitu Encik Samsudin bin Husin. Saya harap anak-anak murid yang saya kasihi dapat mengetahui nama Tuan Pengetua kita. Saya ulang sekali lagi, nama Tuan Pengetua SMK Tinggi Bukit Mertajam ialah Encik Samsudin bin Husin. Timbalan pengurusi Cikgu Puswan Penolong Kanan tingkatan 6. Baiklah, anak-anak murid yang dikasihi sekalian, seterusnya saya akan memaklumkan kepada anda ahli jawatankuasa co-curriculum tingkatan 6 di SMK Tinggi Bukit Mertajam. Ahli jawatankuasa co-curriculum diketuai oleh Ketua Unit Co-curriculum iaitu saya sendiri, Encik Leong Shen Loong, diikuti dengan ahli-ahli jawatankuasa yang lain yang diketuai oleh Puan Masyrita binti Muhammad Zain, Ketua Unit Hal Ehwal Murid. Seterusnya Puan Cik Nora binti Mak Sahid, Ketua Unit Kurikulum. Saya harap anda dapat mengetahuilah ahli jawatankuasa co-curriculum tingkatan 6 di SMK Tinggi Bukit Mertajam. Seterusnya, organisasi unit co-curriculum di SMK Tinggi Bukit Mertajam yang terdiri daripada Puan Nurhayati binti Uja, iaitu penyelaras unit beruniform, Encik Hasbullah bin Ahmad, penyelaras bagi sukan dan permainan. Anak-anak murid yang dikasihi sekalian, untuk penyelaras kelab dan persatuan, penyelarasnya adalah Puan Aida Maswani binti Muhammad Yusof. Jadi ini adalah gambar Puan Aida dengan Cikgu Aida Maswani binti Muhammad Yusof. Dan saya harap anda dapat mengenali Cikgu Aida. Kalau ada sebarang permasalahan, ada sebarang isu berkaitan dengan aktiviti ataupun penyertaan dalam kelab persatuan, bolehlah berjumpa dengan Cikgu Aida Maswani binti Muhammad Yusof. Baiklah, saya teruskan lagi dengan perjumpaan co-curriculum. Sudah tentu ramai di antara anak-anak murid yang saya kasihi ternanti-nanti dan ingin mengetahui bilakah aktiviti co-curriculum dilaksanakan dan dijalankan di SMK Tinggi Bukit Mertajam bagi tingkatan 6. Baiklah, anak-anak murid sekalian,
Untuk perjumpaan co-curriculum, akan dijalankan pada setiap hari Selasa dan hari Rabu. Saya ulang, aktiviti co-curriculum akan dijalankan pada setiap hari Selasa dan pada hari Rabu, setiap hari Rabu. Jadi masa perjumpaan bagi hari Selasa bermula jam 7.30 pagi hingga 8.50 pagi dan pada hari Rabu pula akan dijalankan pada jam 2 petang hingga 3.15 petang. Jadi untuk makluman anak-anak murid sekalian, memandangkan sekarang kita mengalami pandemik COVID-19, jadi aktiviti co-curriculum ini akan dijalankan secara online. Walau bagaimanapun, kalau sekiranya terdapat perubahan tarikh dan masa perjumpaan, akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Untuk makluman anak-anak murid yang dikasihi, jadual perjumpaan co-curriculum akan diedarkan ke kelas masing-masing selepas kami membuat penambahbaikan. Okey, saya beralih pula kepada pelaksanaan co-curriculum di SMK Tinggi Bukit Mertajam. Perjumpaan co-curriculum bagi setiap Rabu adalah perjumpaan unit beruniform. Ingat ya, unit beruniform pada setiap hari Rabu. Manakala setiap hari Selasa adalah perjumpaan sukan dan permainan dan kelab persatuan secara bergilir-gilir. Contoh, Selasa minggu ini, kalau perjumpaan sukan dan permainan, mungkin pada Selasa minggu hadapan, perjumpaan kelab persatuan. Secara bergilir-gilir, tertaluk kepada aturan pada jadual perjumpaan yang akan diedarkan ke kelas-kelas nanti. Oleh itu, anda kena rujuk kepada jadual yang akan diberikan di kelas nantilah kepada anda supaya boleh jadikan rujukan. Okey, bila aktiviti co-curriculum diadakan dan juga jenis aktiviti co-curriculum yang dijalankan, terutamanya pada hari Selasa lah, sebab kita akan bergilir-gilir antara perjumpaan sukan dan permainan dan juga kelab persatuan. Okey, jadi sila beri perhatian atas perjumpaan tersebut. Seterusnya, untuk tingkatan 6, bilangan perjumpaan co-curriculum berbeza dengan arus perdana. Okey, perjumpaan co-curriculum bagi tingkatan 6 dibahagikan kepada 3 semester. Semester pertama, 12 kali perjumpaan. Okey, semester pertama 12 kali perjumpaan. Untuk makluman anda di tingkatan 6, setahun anda ada 2 semester. Okay, ingat tu, setahun anda ada 2 semester. Jadi, semester 1, 12 kali perjumpaan. Semester 2, 12 kali perjumpaan. Dan semester 3, 6 kali perjumpaan. Jadi, contoh, tahun ni anda masuk pada bulan 8, pada bulan 7 kan. Jadi, anda akan masuk 15 hari bulan Julai. Jadi, semester 1 anda akan memula pada 15 Julai sehinggalah kepada tahun hadapan. Okey, iaitu awal bulan Januari sebelum peperiksaan semester 1 anda. Jadi anda dikira sebagai satu semester. Selepas peperiksaan semester 1 anda akan masuk pada semester 2 dan seterusnya. Ini adalah senarai co-curriculum yang ditawarkan di SMK Tinggi Bukit Mertajam bagi tingkatan 6. Okey, saya akan maklumkan kepada anda, kami tawarkan 3 jenis co-curriculum iaitu unit beruniform, sukan dan permainan dan juga kelab persatuan. Saya mulakan dengan unit beruniform. Ada 4 unit beruniform yang ditawarkan di tingkatan 6 SMK Tinggi Bukit Mertajam. Okey, antaranya ialah bulan sabit merah bagi lelaki dan perempuan, pandu puteri ranger dikhaskan untuk perempuan sahaja. Jadi makluman kepada anda yang ingin menyertai pandu puteri ranger, anda kena bersedia. Sebab unit beruniform pandu puteri ranger sangat aktif, terlibat dalam banyak aktiviti di dalam dan juga di luar. Jadi anda kena bersedialah. Kalau anda adalah seorang yang aktif dalam bidang co-curriculum, jadi anda dialu-alukan untuk menyertai pasukan pandu puteri ranger di sekolah ini. Okay, banyak aktiviti di luar yang melibatkan perkhemahan, melibatkan aktiviti masakan rimba,
okey, kuis dan sebagainya. Okey, kalau yang tak aktif tu anda boleh pilihlah unit beruniform yang lain. Seterusnya kita ada unit beruniform pengangkap, penyertaan untuk lelaki dan juga perempuan terbuka. Dan yang akhir sekali adalah Kos Siswa-siswi Pertahanan Awam ataupun singkatannya SISPA. Kalau di arus perdana, anda mungkin kenal unit beruniform ini sebagai JPAM. Tapi tingkatan 6 tak gunakan nama JPAM tetapi menggunakan singkatan SISPA atau nama kepanjangannya adalah Kos Siswa-siswi Pertahanan Awam. Seterusnya, bagi persatuan dan juga kelab, ada 10. Okey, ada 10 persatuan atau kelab yang ditawarkan. Yang 9 anda boleh pilih dan yang ke-10 tu semuanya wajib. Okey, semuanya wajib menjadi ahli untuk kelab tersebut. Okey. Contohnya bahasa Inggeris, Interact, Alam Sekitar, Setia, Gerakan Pengguna Siswa, Pengajian Am, Ekonomi, Bahasa dan Sastra Melayu, dan yang terakhir persatuan tingkatan 6 atau petinam. Kita ada 10 persatuan atau kelab. Untuk makluman anda, persatuan tingkatan 6 ataupun petinam ini, semua pelajar tingkatan 6 automatik menjadi ahli. Jadi anda tak boleh pilihlah sama ada nak atau tak mau. Okey, anda automatik menjadi ahli persatuan tingkatan 6 petinam secara langsung, ya, bukan tidak langsung tetapi secara langsung. Jadi untuk 9 lagi persatuan atau kelab anda boleh pilih sama ada anda nak masuk koperasi ke, anda nak menyertai ekonomi ataupun bahasa dan sastra Melayu, pengajian am, setia, alam sekitar dan sebagainya, anda boleh membuat pilihan anda. Dan pendaftaran bagi co-curriculum akan kami maklumkan dari semasa ke semasa. Jadi harap anda tunggu dan bersedia. Seterusnya, bagi sukan dan permainan pula, okey, ada 9 sukan permainan yang ditawarkan di sekolah ini bagi pelajar tingkatan 6. Okey, antaranya ialah badminton, bola sepak, olahraga, bola jaring, bola baling, tamping bowling, petang dan juga bola keranjang. Jadi anda berminat dengan sukan dan permainan yang disenaraikan itu tadi, anda bolehlah membuat pendaftaran dengan segeralah. Siapa cepat dia dapat. Ya, yang lambat tu anda kena pilih sukan dan permainan yang lain. Begitu juga dengan unit beruniform yang lain dan juga kelab persatuan yang lain lah. Jadi kita hanya ambil siapa yang cepat dulu, dia akan kami terima lah. Yang lambat tu anda kena masuk kepada sukan dan permainan yang lain, okey, unit beruniform yang lain dan juga kelab persatuan yang lain. Sebab kami ada hadkan penyertaan bagi setiap kelab persatuan, unit beruniform dan juga kelab permainan. Okey, kalau terlalu ramai, susah kami nak kawal lah. Lagi satu, kalau setiap unit tu terlalu ramai, unit lain kurang, jadi ini dia akan menyebabkan masalah lah untuk kita menjalankan aktiviti co-curriculum nanti. Jadi kami nak seimbangkan setiap kelab persatuan, unit beruniform dan juga sukan permainan mempunyai ahli yang hampir sama banyak. Saya harap anda boleh memberi kerjasama anda lah. Okey, sekali lagi saya ulang, siapa cepat daftar, dia akan dapatlah co-curriculum yang anda minat. Yang lambat, anda kena pilih co-curriculum yang lain. Baik. Seterusnya, kita beralih kepada cara pengiraan markah. Okey, kita lihat di slide di sini, ada 4 perkara yang diberi perhatian semasa mengira markah untuk koko anda pada semester 3 nanti. Okey, komponen ataupun perkara yang dititik beratkan semasa pengiraan markah adalah kehadiran, jawatan, penyertaan, pencapaian, contoh anda mendapat Johan, naib Johan, tempat ketiga dan sebagainya. Projek, okey, anda melaksanakan projek, anda ada JK projek. Untuk makluman anda, untuk jawatan projek ini tak semestinya daripada kalangan ahli jawatan kuasa untuk kelab anda. Anda boleh lantik dalam kalangan ahli-ahli dalam AJK kelab anda yang lain untuk memegang jawatan dalam projek. Okey,
Jadi tak semestinya kalau dia pengurusi bagi kelab bahasa Inggeris, dia juga kena jadi pengurusi untuk projek yang jalankan dalam kelab bahasa Inggerisnya. Tak semestinya. Mungkin anda boleh pilih daripada ahli lain sebagai pengurusi untuk melaksanakan projek yang dirancang dalam kelab masing-masing ataupun unit beruniform masing-masing ataupun sukan dan permainan masing-masing. Tak semestinya dia pegang jawatan pengurusi atau naib pengurusi untuk unit koko yang beliau ataupun yang anda masuk. Dia juga kena menjadi pengurusi untuk projek ke yang dilaksanakan. Tak semestinya. Ahli lain pun boleh memegang jawatan AJK untuk projek. Seterusnya projek untuk peringkat apa yang anda laksanakan. Contohnya peringkat negeri, peringkat daerah, peringkat sekolah dan sebagainya. Ada markah-markah yang telah diperuntukkan. Jadi anda boleh rujuk pada buku core curriculum yang akan saya jelaskan sebentar nanti. Seterusnya jumlah keseluruhan. Dan 2 terbaik bermaksud daripada ketiga-tiga unit beruniform yang anda sertai. Kami akan pilih 2 unit beruniform yang terbaik. Kami akan tambah markah tersebut. Kami akan bahagi 2 dan akan nak tulis markah yang diperolehi. Contoh 94 mungkin untuk markah beruniform. Yang kedua tertinggi sukan permainan. Jadi kami tambah markah unit beruniform, tambah markah sukan permainan. Kami bahagi 2, kami akan dapat jumlah markah 85.34. Itu markah secara kasar. Kemudian kalau anda terlibat dengan extra core curriculum yang nanti akan saya terangkan, jadi akan dapat tambahan markah lagi. Contoh di slide, dia tambah 6 markah. Jadi 85.34 akan tambah 6 markah. Jadi anda akan dapat 91.34 dan kemudian markah 10%, artinya kami akan bahagi dengan 10% dan markah akhir anda adalah 9.13 markah. Itu cara pengiraan markah untuk core curriculum di tingkatan 6. Lebih kurang hampir sama dengan arus perdana lah, tetapi ada perbezaannya. Tak 100% sama. Seterusnya, bagi anda yang ingin mendapatkan markah core curriculum, ada caranya. Yang pertama, anda perlu melibatkan diri dalam aktiviti core curriculum ataupun pertandingan seperti yang dianjurkan oleh unit beruniform, kelab persatuan dan juga sukan permainan. Yang kedua, anda menjalankan projek. Menjalankan projek core curriculum sama ada anda menjalankan projek kerja amal, projek gotong royong, senam robik, projek ke rumah orang tua, lawatan sambil belajar dan sebagainya. Itu anda juga boleh mendapatkan markah core curriculum. Dan seterusnya anda terlibat dengan extra core curriculum. Extra core curriculum ni bermaksud aktiviti koko yang anda jalankan, yang anda terlibat di luar waktu persekolahan. Contoh, anda terlibat dalam majlis kenduri kendara. Anda terlibat dalam majlis perkahwinan saudara anda. Anda terlibat dengan aktiviti koko di luar. Contohnya, anda terlibat dengan perkhemahan perdana di luar dan sebagainya. Semua ini boleh dikira sebagai extra core curriculum. Yang penting, anda dapatkan surat pengesahan daripada pihak penganjur yang anda sertai aktiviti tersebut. Anda dapatkan surat pengesahan bahawa anda terlibat dengan aktiviti tersebut ataupun suruh penganjur menulis surat bahawa anda memang terlibat dengan aktiviti yang dijalankan oleh pihak penganjur tersebut. Jadi itu penting sebagai bukti bahawa anda memang terlibat dalam aktiviti core curriculum di luar waktu persekolahan. Seterusnya, untuk tengok kepada jenis extra core curriculum. Seperti saya nyatakan tadi, extra core curriculum ini terbahagi kepada beberapa kategori. Yang pertama, kategori perkhidmatan. Contoh, anda sebagai ketua murid, pengurusi ataupun pengawas pusat sumber, anda boleh dapat markah dalam extra core curriculum. Seterusnya, anugerah khas, di mana anda mendapat anugerah khas atas pencapaian anda di peringkat antarabangsa. Contoh, anda mendapat anugerah daripada pihak kerajaan. Anda dapat anugerah atas inovasi yang anda buat di peringkat kebangsaan. Anda menang pertandingan Mereka Cipta di peringkat antarabangsa.
anda selamatkan orang yang mati lemas dan dianugerahkan pingat, kurnia dan sebagainya. Jadi anda berhak mendapat markah ekstra co-curriculum. Seterusnya, khidmat masyarakat. Contohnya aktiviti alam sekitar, aktiviti insania, aktiviti bencana alam dan sebagainya. Jadi keseluruhan markah ekstra co-curriculum adalah 10 markah. Jadi kami akan pilih mana-mana markah yang tertinggi antara ketiga-tiga kategori yang adalah. Contoh, kalau perkhidmatan anda dapat 5 markah, anugerah khas anda dapat 8 markah, khidmat masyarakat anda dapat 10 markah. Jadi kami akan pilih khidmat masyarakat. Okey, kami tak pilih tiga-tiga, tak boleh pilih tiga-tiga, itu syarat dia. Kena pilih markah yang tertinggi. Yang ni penting. Untuk pelajar-pelajar tingkatan 6 rendah yang menjadi warga High School Bukit Mertajam, saya ingin mengingatkan bahawa pakaian ataupun baju unit uniform ni sangat penting. Untuk unit beruniform, setiap Rabu diwajibkan anda pakai baju unit beruniform. Saya ulang, diwajibkan. Okey, ingat tu ya, diwajibkan. Pada hari Selasa, sekiranya jadual menunjukkan ianya adalah perjumpaan kelab dan persatuan, maka anda wajib pakai baju formal. Baju formal seperti mana anda pakai baju ke kelas pada hari biasa lah. Okey, baju yang sopan dan baju kerja lah maksud dia ya. Yang ada collar, ya, berlengan, okey, ada lengan, okey, bukannya t-shirt tanpa lengan, okey, seluar slack, okey, yang betul-betul baju ke tempat kerja lah, itu baju formal. Dan sekiranya perjumpaan sukan dan permainan pada hari Selasa tersebut, maka anda wajib memakai t-shirt rasmi sekolah dan seluar track bottom sekolah. Okey, t-shirt rasmi sekolah dan seluar track bottom sekolah boleh didapati di koperasi sekolah. Okey. Bagi baju unit beruniform, anda boleh dapatkan di kedai di luar lah, seperti kedai Wahab dan sebagainya. Dan seperti yang saya nyatakan tadi, bahawa t-shirt rasmi sekolah dan track bottom sekolah, anda boleh dapatkan di koperasi sekolah. Dan harga seperti yang ada di skrin lah, anda boleh lihat di skrin. Bagi t-shirt lengan panjang dan lengan pendek, harga tetap sama, iaitu RM27. Kalau seluar track bottom, harganya adalah RM32. Okey ya. Jadi anda boleh dapatkan t-shirt rasmi High School Bukit Mertajam dan seluar track bottom di koperasi sekolah. Seterusnya, ini adalah bentuk uniform yang lengkap yang perlu anda pakai pada setiap kali perjumpaan unit beruniform, iaitu pada setiap hari Rabu. Ingat, walaupun tak ada perjumpaan unit beruniform pada hari Rabu, anda diwajibkan memakai baju unit beruniform, kecuali atas arahan daripada pihak pentadbir ataupun PK tingkatan 6 yang menyatakan tak perlu pakai, maka anda tak perlu pakai. Kalau tidak, anda perlu pakai baju unit beruniform pada setiap hari Rabu walaupun tidak ada perjumpaan co-curriculum bagi unit beruniform pada hari tersebut. Ingat ya, tak ada perjumpaan unit beruniform, anda kena juga pakai baju unit beruniform yang lengkap. Ini adalah contoh t-shirt rasmi sekolah dan track bottom sekolah. Okey, anda boleh lihat di sini. Yang sebelah kiri ni adalah lengan pendek dan yang sebelah kanan ni adalah lengan panjang. Jadi boleh dapatkanlah di koperasi sekolah. Okey, boleh belilah sekarang kalau bagi pelajar-pelajar yang ingin meneruskan pengajian anda di SMK Tinggi Bukit Mertajam, boleh dapatkan t-shirt rasmi sekolah dan track bottom sekolah di koperasi sekarang. Ya, saya kembali kepada buku co-curriculum. Seperti yang saya nyatakan tadi, anda wajib untuk membeli buku kurikulum di koperasi sekolah. Harga bagi sebuah buku co-curriculum ialah RM2.80. Dan apa yang ada dalam buku co-curriculum ini? Okey, untuk makluman anda semua, buku co-curriculum ini akan mencatatkan kehadiran anda ke perjumpaan
co-curriculum pada setiap hari Rabu dan juga hari Selasa. Itu yang pertama. Yang kedua, markah untuk penyertaan atau pencapaian dalam bidang co-curriculum juga akan dicatatkan dan ditulis dalam buku co-curriculum. Seterusnya, markah untuk projek yang dijalankan dan dilaksanakan dan markah ekstra koko juga akan dicatatkan dalam buku co-curriculum ini. Pengiraan markah secara keseluruhan yang melibatkan ekstra co-curriculum, markah projek juga akan dikira dan dicatatkan dalam buku co-curriculum ini. Jadi ringkasnya, buku co-curriculum ini akan memasukkan markah dan juga bilangan perjumpaan anda ke co-curriculum yang anda sertai. Jadi ianya amat penting sebagai dokumentasi pada anda nanti. Bila nak buat CJ ke dan sebagainya boleh rujuk pada buku co-curriculum ini. Jadi jangan ingat buku co-curriculum ini tidak penting. Sebenarnya penting untuk anda merekodkan jumlah kehadiran anda ke perjumpaan co-curriculum dan juga markah anda. Dicatat dan disimpan dalam buku co-curriculum ini. Oleh itu, jangan berlengah lagi. Anda boleh terus pergi ke koperasi sekolah untuk membeli buku co-curriculum ini dan harganya hanyalah RM2.80. Ini adalah gambar buku co-curriculum bagi SMK Tinggi Bukit Tajam. Yang dikenali sebagai buku rekod bagi pentafsiran co-curriculum inilah. Dan yang terakhir adalah gambar-gambar aktiviti co-curriculum yang dijalankan oleh pelajar-pelajar tingkatan 6 atas SMK Tinggi Bukit Tajam sepanjang tahun 2019 dan 2020 ini. Anda boleh lihat di slide yang saya sediakan untuk anda.
Demikian tadi sedikit penerangan dan taklimat berkaitan dengan pelaksanaan co-curriculum tingkatan 6 di SMK Tinggi Bukit Mertajam. Cikgu harap anak-anak murid semua telah mendapat sedikit info dan pengetahuan berkaitan dengan perjalanan aktiviti co-curriculum di sekolah ini. Sekiranya ada pertanyaan, sekiranya ada masalah, bolehlah berjumpa dengan saya, Cikgu Leong Shen Loh, ataupun penyelaras bagi setiap unit co-curriculum yang saya sebutkan tadi, iaitu Cikgu Aida Maswani untuk Kelab Persatuan, Cikgu Hasbullah untuk sukan dan permainan, dan Cikgu Nur Hati Uja untuk unit beruniform. Sebarang permasalahan anda kami akan cuba selesaikan, dan kalau boleh kami akan cuba membantu anda untuk melaksanakan aktiviti co-curriculum dengan jayanya. Terima kasih kepada anda semua kerana meluangkan masa untuk mendengar taklimat pelaksanaan co-curriculum tingkatan 6 di SMK Tinggi Bukit Mertajam. Itu sahaja taklimat kita untuk hari ini. Jadi saya akan serahkan kembali kepada moderator kita pada hari ini, iaitu Encik Muhammad Ashraf bin Azizan. Dipersilakan. Terima kasih. Baik, dengan itu tamatlah taklimat pelaksanaan co-curriculum bagi Pusat Tingkatan 6 High School Bukit Mertajam pada hari ini. Diharapkan semua pelajar dapat mematuhi dan juga dapat mengikut apa-apa arahan yang diberikan sebentar tadi, dan juga dapat menjalani aktiviti co-curriculum di High School Bukit Mertajam sebaik mungkin, kerana ianya sangat penting dalam melayakkan diri anda untuk mendapat tempat di universiti-universiti awam di Malaysia. Jadi diingatkan juga sekali lagi untuk mengimbas kod QR, dan untuk sesiapa yang terlepas boleh memaklumkan kepada guru-guru anda untuk mendapatkan link bagi Google Form tersebut. Jadi dengan itu maka berakhirlah kita punya taklimat pada hari ini. Semoga taklimat ini dapat membantu anda untuk menjalankan aktiviti kurikulum dengan sebaik mungkin. Di pihak saya mengucapkan terima kasih kepada semua kerana sudi untuk menghadirkan diri, dan dalam masa yang sama selamat berjaya dan selamat datang ke High School Bukit Mertajam sebagai seorang pelajar tingkatan 6. Bagi bekas pelajar, selamat datang kembali, selamat kembali ke sekolah, dan diharapkan pembelajaran di tingkatan 6 dapat membantu anda untuk terus berjaya dalam